lagi ni. Bagi ke ni muslimin. Dia biasa kalau kertas tu bagi ke muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah summal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu al-ghummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, rasa takzim kita, rasa keizahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam puji-pujian kita hadiahkan, kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang cukup bermakna untuk kita. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang memberi keberkatan pada kehidupan kita. Mudah-mudahan pagi ini memberikan keampunan dan maghfirah untuk kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullahu ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan majlis kuliah subuh kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi untuk kuliah kali yang kedua ni muka surat 2, hadis yang kedua, tajuk kita sederhana dan cukup dalam kehidupan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tuba liman hudiya lil islami wa kana 'aishuhu kaffafan wa qani'a. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Rawahul Muslim wa Tirmizi wa Ibnul Majah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah ya, bagi ini dua hadis. Yang pertama, an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba ni makna beruntunglah ya, liman, kepada sesiapa yang diberi hidayah dan Islam. Beruntunglah orang yang dapat Islam. Itu mudahnya bahasa. Beruntung orang yang beriman, beruntung orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang ada itulah maka dia menggerakkan hatinya untuk sujud kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang di kampung tapi tak ramai yang dapat datang ke surau. Betul tak? Ramai orang di kampung, di masjid, di mana-mana kalau kita tengok, kalau hari Minggu memang susahlah sikit. Sebab kalau hari lain tu anak sekolah nak pergi kerja, begitu begini,
Tapi hari Minggu ni sebagai syurga lah bagi penidur-penidur. Penidur-penidur ni dia akan rasa seronok lah hari ni. Dah 2 hari, 5 hari dah duk cara kau kerja dah. Tapi kita kena ingat, tidur yang paling lama bila? Royak mati. Tidur yang paling lama mati. Dan kiamat yang paling dekat dengan kita ni, kiamat itu ialah mati. Itu kena faham. Bukan kiamat nak nanti gempa bumi, hancur lebur dunia, itu soal lain. Itu kita tak tahu lagi berapa ratus juta tahun lagi. Tapi siapa yang mati sekarang ni, dia telah mengalami kiamat. Kiamat yang sangat-sangat mendebarkan. Dalam lubang kubur, dia akan disoal. Dia akan dihisap. Dia akan ditanya di atas apa kelakuan pekerjaan dia semasa hidup di dunia. Adik ni kita kena faham baik-baik. Dan kiamat kecil ni dia tak kira siapa. Kecil, besar, tua, muda, baru lepas SPM, nak tunggu kerja, baru dapat anak, baru dapat cucu, dia tak kira siapa. Dah dia mari, malaikatul maut mari, dia tak kenal siapa. Hak datang masjid, alhamdulillah. Hak nak pergi masjid, alhamdulillah. Hak niat cita-cita nak pergi masjid, nak pergi kuliah, nak pergi apa, alhamdulillah. Husnul khatimah. Hak duduk dalam stadium, hak duduk dengan Coldplay, habis. Ingat tu. Siapa-siapa yang terjebak dengan maksiat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Itulah jadi kita kena nasihat anak-anak kita hak duduk di Kuala Lumpur mana tu. Kita kena nasihat supaya jangan terjebak dengan kancah maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Kenapa balak ni turun? Cuba jawab. Kenapa balak ni turun? Antara perkara mengundang, macam kita lah, kita undang orang datang rumah kita makan kenduri. Kita undang, kita minta orang datang kenduri rumah kita. Kita hantar surat, WhatsApp begitu, cakap, jemput dan sebagainya. Maka orang datang, kenduri kita besar-besaran. Begitu juga dengan bala Allah Subhanahu wa taala pada negara kita ni, kita undang. Undang siapa? Kita undang para artis-artis di luar negara. Yang memang artis itu tadi mempromosikan LGBT. Terang-terangan. Dia adalah artis yang mempromosikan dia, dan dia adalah artis LGBT. Tahu dia LGBT itu apa? Takut makcik tak tahu, orang kampung mana tahu apa ni ustaz LGBT. Awak lagu tu. LGBT ni pertama, lesbian. Nikah sama jenis. Perempuan sama perempuan menikah. Orang kafir ni. Orang pendiak tak ada. Gay. Gay ni laki sama laki. Tadi sebelah sini, ni sebelah sini pula. Gay. Laki sama laki. Hidup laki sama laki. Menikah kahwin laki sama laki. Bioseksual ni, dia boleh main belakang. Kiri kanan, belakang depan. Transgender. T tu transgender. Tahu tak transgender apa? Pondan. Maknya. Orang panggil apa? Bapok. Bapok. Orang Kelantan panggil papok. Dia pelik sikit bahasa dia. Bapok, benda sama je. Ni nak buat pula ni, 12 hari bulan 12 pula ni. Nak panggil bapok seluruh dunia, mempromosikan Malaysia di seantara dunia. Di Times Square ni nak buat pula ni. Ratu cantik pondang-pondang. No, Terengganu no, Kelantan no, tempat negeri saya no, banjir dah no. No, saudara mara, mipa kita, anak-anak kita. Tak sedar ke? Ni kita kena faham. Banyak lagi benda-benda kita boleh buat. Ni kadang-kadang kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Orang lain buat balak, kita yang menanggung derita. Hak bahagian doa lah. Rabbana atina. Hak bahagian doa. Hak bahagian tolak balak. Hak bahagian tarik balak. Bahagian tarik balak. Inilah perkara-perkara yang kalau kita faham, sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang mulia ni, tuba liman hudiya lil Islam. Beruntung faham orang yang dapat Islam ni, beruntung tuan-tuan. Sebab apa? Siapa yang peluk Islam, dia akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat.
Dan dunia hari ini menyaksikan bila berlakunya peperangan di Palestin, ramai orang kafir peluk Islam. Ramai orang kafir support Palestin. Ramai orang kafir sudah buka mata. Dulu dia duk kata Israel ni molek. Israel ni molek. Tak. Baru mereka buka mata sebenarnya yang jahat, yang Zionis, yang zalim, yang bunuh kanak-kanak adalah Zionis laknatullah. Dan orang tanya pula, kenapa bunuh kanak-kanak? Kami bunuh kanak-kanak supaya mereka tidak menjadi tentera-tentera Qassam. Astaghfirullahalazim. Mu tahu bila budak tu nak jadi tentera Qassam? Mu tak ada hati perut ke? Dia bunuhnya wanita. Dia bunuhnya orang-orang awam. Dia bunuhnya orang-orang berlindung di hospital. Inilah kebaculan yang ada pada tentera Zionis laknatullah. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah tentera-tentera Islam sekarang dalam memenangi peperangan. Memenangi peperangan. Maksudnya peperangan ni berlaku dekat sebulan dah ni tuan-tuan. Pertama sekali, mata wang Israel telah jatuh 3%. Dia punya mata wang dia, ekonomi dia, investment dia kosong. Tentera-tentera dia mati beribu-ribu, cuma tidak didedahkan dalam CNN, tidak didedahkan dalam berita-berita. Mati beribu-ribu tentera dia. Dia punya kerugian dia tuan-tuan 600 juta sehari. 600 juta US dollar sehari. Sebab satu tank dia, tahu tak tank? Bukan tank biskut tu, dak. Tank tu maknanya kapal, dia punya kapal ni bukan kapal. Kereta kebal. Orang Perak panggil kereta kebal. Kebal tu 3.8 juta sebiji US dollar. Benda-benda ni tuan-tuan membawa kepada kehancuran. Sebab itulah dalam Quran Allah sebut in tansurullah, mutulung agama Allah yang surkum, Allah akan tolong kamu. Jadi kita kena faham kata. Jadi bila agama Allah kita kena tolong, orang azam kita kena mari. Faham tak? Orang azan, ada azan. Ada masuk waktu. Tolong mari solat jemaah. Tu kaedah tolong agama Allah. Ada kuliah, tengok. Kuliah daripada 1 hari bulan. Berapa sampai dah sekarang ni? Masih tak apa semua tu. Tolong mari imarahkan. Macam mana imarahkan? Tolong mari belajar. Tolong mari dengar. Apa jaga aktiviti keagamaan? Tolong support. Apa juga bantuan-bantuan? Tolong derma. Cuma sekarang ni kalau nak derma tolong hati-hatilah. Tolong hati-hati bab-bab Palestin ni yang kita duduk dengan aman Palestin dah berbelah tahun ni, rupanya depa menyeleweng dana awam lebih kurang 70 juta. Radio IK pun aman Palestin, waktu pun aman Palestin. Dana awam ni dia ambil kuti-kuti orang, dia masuk dalam akaun 14 akaun. 14 akaun dibekukan oleh SPRM dan dia ni tuan-tuan banyak daripadanya adalah aktiviti-aktiviti menipu. Tidak disalurkan pada tempat yang sebetulnya. Jadi gitulah tuan-tuan. Jadi kita kadang Allahu Akbar. Mana satu kita nak derma, mana satu kita nak sumbang. Bukan kita tak boleh derma, bukan kita tak boleh sumbang, tapi jalan cara tu yang kadang-kadang kita juga tertipu. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita kena hati-hatilah. Dia kalau duduk mari surau kita, ni nak derma Palestin ke? Dia mari tak tong sebiji. Tak tong sana, tak tong sini. Kemudian mari akut senyap-senyap. Itu janganlah. Dia mesti ada surat daripada pihak polis ke, surat daripada pihak Jabatan Agama Islam ke. Biar benda tu betul. Betul. Dan kita yakin sumbangan kita tu sampai kepada rakyat Palestin di sana. Baik. Yang kedua, waqtana 'aishuhu kaffafan wa qani'a. Orang buta ni, orang pertama diberi hidayah iman dan Islam dan kehidupan mereka sederhana. Kehidupan sederhana. Apa yang dinamakan kesederhanaan itu dia panggil Aisyatu kaffafan wa qani'ah. Dia tidak tamak. Rezeki ada pakai mari kosi. Rezeki hari ni ustaz kuliah subuh ni. Ni buatlah roti canai sikit. Buatlah cha kutia sikit. Buatlah cendol ke sikit. Mana tahu pagi-pagi nak makan cendol. Buatlah itu. Bukan saya nak kata apa. Satu masjid saya boleh pengiktirafan A. Saya bagi kepada jemaah dia A. Pengiktirafan.
Sebab saya orang masjid ni 20 masjid sebulan. Pengiktirafan saya bagi masjid A ni, masjid Kampung Haji. Pergilah, tak percaya. Pergi. Kuliah subuh, kuliah maghrib. Siapa masak? Dia masak geng-geng depa ni, geng makcik-makcik ni, geng-geng makcik-makcik pakat-pakat masak. Mu masak tempoyak, aku gula, mu budu, aku ni begitu. Banyak masakan-masakan dia masak. Kemudian dia hantar ke masjid. Orang yang sama, orang tu dengar kuliah, orang tu jemaah, orang tu lah yang menguruskan makanan. Jadi bila kuliah maghrib, makan. Macam-macam lauk. Pelik-pelik pula tu. Hak tak pernah saya nampak. Hak badak berendang, badak terselang air, semua ada. Kuliah maghrib, satu. Kuliah subuh, macam tu juga rupanya. Pergi sekarang ni. Kalau ada kuliah subuh, pergi tengok. Ni, kita nak pergi dengar kuliah. Ni, Haji Mak tu. Imam dia tu. Ni, duk menyusung, duk begitu, duk begini. Tanya ni sahabat saya ni. Ni, jadi Alhamdulillah. Ni, bukan kata nak apakan. Dia tak kedekut. Ni, dia tidak fikir, nak masak pagi, nak air, ustaz payah ni. Tak ada masalah. Ni, kita buat untuk kita. Kita jamu orang ni, Nabi SAW sebut ni, tiga suap mulut, 3 suap. Tuan-tuan ni. 3 suap kita belanja orang. Di mana-mana sahaja. Orang tu makan nasi lemak sebukuh, 1 suap, 2 suap, 3 suap. Kenyang orang tadi, pahalanya sebesar Bukit Uhud. 3 suap je kita belanja. Nak belanja siapa-siapa. Jangan kita fikir, habis RM1, RM2. Allahu Akbar. Tuhan bagi dalam akaunmu tu beratus ribu tu. Mari contoh bagi, bukan saya nak promosi apa tak. Pergi kalau kita round. Macam ni masjid ni, macam ni masjid ni. Jadi kita kena fikir. Jadi bila kita buat satu perkara, dia panggil perkongsian rezeki. Faham tak? Berkongsi rezeki. Ada sikit, bawa sikit, ada sikit, bawa sikit. Ada, pakat-pakat. Jadi bila kita pakat-pakat tu, orang tu boleh rasa, orang ni boleh rasa Alhamdulillah. Ada. Kita tidak tamak. Kita tahu makanan kita banyak. Betul tak? Kita tahu di dapur kita tu banyak benda-benda yang kita boleh buat. Tak salah, tuan-tuan. Dan seterusnya dia cakap qanaah. Qanaah ni maknanya merasa cukup. Cukup dah. Rumah ada dah, kereta ada dah, anak-anak Alhamdulillah berjaya berlaku dah. Rasa qanaah. Rasa cukup dah atas diri kita ni. Apa lagi kita nak kejar tentang dunia ni, tuan-tuan? Nak kejar apa lagi? Kalau tuan-tuan orang pencen, mesti tuan-tuan ada matlamat hidup masing-masing. Betul tak? Ada setengah orang nak buat kebun. Padahal kebun ada dah nak buat kebun. Makan tak tahulah sampai ke tidak. Betul tak, Ji? Setengah orang kata tak apalah ustaz, saya tanam durian, saya tanam rambutan ni, saya tak dapat pun, anak cucu saya dapat. Kalau fikir macam tu boleh. Tapi kalau kita fikir nak tunggu lagi 10-20 tahun dengan hasil kebun kita ni, saya ingat siapa pergi dulu? Siapa pergi dulu? Tuan pergi dulu. Tuan pergi dulu. Kebun duduklah hutan begitu je. Memadailah dengan ada. Tapi kalau kita ingat anak cucu kita ni satu hari mereka pun nak balik kampung sebagai hiburan untuk mereka nak balik ke kampung. Betul tak? Jadi kita tanamlah sebiji 2, sepokok 2. Supaya kita pesan pada cucu kita, kalau atuk tak ada, jangan tak balik kampung. Kan? Kadang-kadang bila dah tak ada generasi ni, kita tengok ramai, banyak rumah-rumah kosong di kampung Pendiak. Daripada sana sampai ke sana. Betul tak? Rumah besar, rumah comel. Rumah kayu. Tapi rumah itu diselubungi oleh apa? Semua samu. Betul tak? Allahu Akbar. Sayang. Apalah mereka ni. Kalau dia jual, aku nak beli. Siapa itu? Tak tahu lah. Masyarakat sudah keluar daripada sini. Dan tinggal anak pula tak nak duduk rumah-rumah kampung ni. Kemudian tinggal gitu. Rugi. Betul tak? Tuan-tuan, itu warisan. Warisan sebenarnya. Rumah-rumah Perak dia ada kesenian sendiri. Dia ada reka bentuk sendiri, betul tak? Dia tak sama. Setiap negeri tuan-tuan pergi berjalan, dia tak sama. Rumah di Negeri Sembilan, rumah di Kelantan, rumah di Perak, rumah di Kedah, semua ada reka bentuk sendiri. Betul tak? Tapi kenapa tidak dia pelihara? Siapa kat orang-orang dia tanya kalau dia pun nak jual, saya nak belilah sebiji. Duduk dalam tentang, betul tak? Rumah kayu, rumah batu mana lebih selesa? Rumah kayu. Sebab rumah kayu ni sistem pengudaraan dia baik. Tengok surau ni. Surau ni. Sejuk ke? Selesa ke? Kalau batu saya ingat, ialah memang batu dah sekarang ni pun. Dia ubah suai untuk jadi surau.
Kalau rumah-rumah lama tu tak nak, ubah suai jadi tahfiz Quran ke. Ubah suai jadi tempat pengajian ke. Boleh. Ni duk biarkan gitu. Menanti runtuh tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Kita manfaatkan. Banyak benda-benda yang kita boleh buat. Dan Nabi SAW sebut pada hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda, qad aflaha, maka sesungguhnya berjaya man aslama, mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia siapa dia serah diri pada Allah. Serah diri pada Allah dalam arti kata mentaati segala perintah Allah dan cuba berusaha menjadi hambanya yang terbaik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kena ingat, orang Islam dunia ni ibarat penjara. Ingat situ. Nak buat begitu tak boleh, nak buat begini tak boleh. Ad-dunya sijnu lil mu'minin. Dunia ni adalah merupakan penjara bagi orang-orang Islam. Semua keadaan itu terbatas. Sebab Allah nak jaga kita. Kenapa tak boleh pergi konsert ustaz? Saya pun nak konsert juga. Bukan masalah tak boleh. Masalahnya pergaulan laki perempuan, tino jatang. Satu. Yang kedua, siapa yang kepala tu? Mu tengoklah pula. Kalau Metallica boleh berkira. Kalau Wing boleh berkira. Kalau Left Handed boleh berkira. Kalau rokoh-rokoh Malaya boleh berkira. Betul tak? Siapa lagi artis-artis pujaan? Nora. Lagi. Siapa? Syarifah ini almarhum dah. Orang lama. Boleh berkira. Ni artis-artis pujaan kita. Siti Nurhaliza ke? Boleh berkira. Artis tempatan. Ni hak kita tarik kita mari bapak segala laknatullah, bapak segala LGBT. Negara lain tak terima, kita terima. Siap dengan bertunang meresik. Allahu akbar. Kadang-kadang anak-anak muda kita ni teruk. Sebab apa? Jahil. Tak faham hukum. Dah kalau nak bagi bila berjoget, bila berdisko tu nak bagi kuat, nak bagi semangat, kena makan apa? Royak lah. Kena bahan arak, kena bahan dada, kena bahan pil ecstasy, kena bahan RMFI, kena bahan benda sekarang nak bagi kaya, tak perlu minum arak, minum pil lah, tak tu korok. Gila sampai pagi. Ini kadang-kadang. Kita tengok hancur masyarakat kita ni sebab apa? Sebab budaya-budaya yang dibawa daripada barat. Banyak lagi budaya-budaya molek yang kita buat. Kita orang Melayu ni masalahnya kita ni mengikut. Kita tak boleh nak create satu budaya yang baik untuk dijadikan tuntunan pada semua. Kita ikut benda-benda yang tak pakai. Budaya kita ni comel. Kalau kita pergi ke Mekah contoh kata, orang tanya orang mana ni? Harap kan tanya. Saya orang Malaysia. Oh, Malaysia dia pun buat macam ni. Betul atau salah? Ni saya nak pergi ke Mekah ni bulan depan ni. Bila kata sebut Malaysia, ni. Kalau kata Indonesia, gini selalu. Bukan kata ni, gini. Malaysia. Orang kenal Malaysia. Orang Malaysia ni orang yang tak apa? Tak lawan, tak apa. Kalau askar kata, hilir, ke hilir. Haji. Sana. Dia tak duduk. Tak ada. Haja. Ikut je. Tak ada kata apa. Tengok orang Malaysia. Duduk, baru tak sejadah nak semayang. Baru tak sejadah molek kali, tak ada apa dah kali, elok dah sini ni, comel dah sini ni. Dia tak sedar. Yang mata 2 biji tu tengok dia tu, kalau perempuan, polis wanita tu. Haja! Kita baru nak tak sejadah. Kenapa tak benar? Orang yang elok-elok tak sejadah tak apa-apa, aku tak boleh. Kadang-kadang sakit hati juga kita. Ada kita ni, tuan-tuan ni. Pakai elok-elok dah nak pergi turun tempat tawaf apa dah. Haji! Dia buat macam tu. Kita kata benar. Apa haji? Haji! Dia kata, maknanya dia tak benar kita lalu kot tu. Tak kita nak lalu ke mana? Dia kata, ke depan lagi. Jalan depan. Tiba-tiba adalah harap tu seorang. Turun tempat yang sama. Tidak kepanas hati kita. Tapi kita gitu lah. Sabar je lah. Tak apalah kena berjalan dekat sekilo pun. Patah balik mari kot ni. Ni orang Arab main. Elok je kamu. Inilah kadang-kadang. Kesabaran itu menguji keimanan. Itulah tuan-tuan. Ya? Dia kata. Dan
Qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan, dan dia menyerahkan dirinya kepada Islam, kepada Allah, dan apa? Diberi rezeki yang cukup. Ada wa ruziqa kaffafan, diberi rezeki yang cukup. Alhamdulillah, kita tidak meminta-minta. Kita tidak meminta-minta. Tapi kalau di Mekah, Allahu Akbar. Saya biasalah ya, beritahu jemaah, mana-mana jemaah yang nak berinfak, nak tolong fakir miskin Mekah, tuan-tuan kena ingat, orang Mekah ni ramai miskin. Bukan hak miskin tu orang Arab tu, tidak. Hak miskin ni hak pergi umrah ni. Kalau kita tengok orang India, Bangladesh yang duduk tepi-tepi bangunan tu, depa tak duduk di hotel tu. Depa pergi tu selesai pinggang. Dan alhamdulillah lah pengurusan masjid tu tak halau, sebab kita orang Islam ni sama je. Jadi kita duk tengok depa ni duk apa dia? Depa duk tepi daripada hotel sofa tu pergi ke tak Zam-Zam Tower tu, tengok ramai depa beranak pinak sini, apa ke ni? Kalau orang pekak tak berjadah depa duduk sini ni. Rupa-rupanya depa tu orang miskin. Ya, yang sampai yang tak sanggup untuk menyewa hotel dan sebagainya, dia tidur situ. Jadi makanan dia siapa nak bagi? Jadi kita bagi tahu kepada jemaah, siapa yang nak bagi makan. Nak bagi makan, dia 10 riyal. Satu bekas makanan dengan air mineral tu 10 riyal. Jadi jemaah bagi, ada bagi 100 untuk 10 orang. Ada bagi kita pun pergi kedai. Okey, saya nak makanan 100 bungkus. Okey, 100 bungkus ni siap makanan. Tengah hari esok saya akan ambil lepas zuhur lah. Lepas zuhur kita akan pergi ambil makanan. Okey, beratur. Beratur, laki perempuan beratur. Tak beratur saya tak bagi. Memang macam tu. Sebab kita tak nak berebut. Kita nak berdisiplin. Jadi 100 orang tu 100 bekas yang dapat. Tak ada dua, satu seorang. Siapa yang queue balik, U-turn balik, ni. Sebab yang dapat tu memanglah kita suruh dia beratur. Jadi kita boleh bagi satu. Alhamdulillah lah. Mana makan tengah hari mereka untuk 100 orang tu sudah cukup. Mari lagi, tak ada dah. Ini untuk bajet untuk hari ni 100. Jadi begitulah. Kita alhamdulillah di Pendiak ni, ada tak orang meminta-minta? Ada minta, lihat, engkau ada tempoyak lebih ke? Ada, lihat, betul tak? Ada, hak bahagian tempoyak. Ustaz, tak ada buat wudu ke Ustaz? Ada, hak tu bahagian nak makan. Tak ada masalah, betul tak? Andre, tapi, rasa, berah ada tak murah? Tu dah melampau, betul tak? Berah. Tapi kalau rumah adik-adik kita, berah pinjam boleh dua cebok dulu, berah. Itu tak apa. Tapi duk minta orang tu, duk minta orang ni, ini jengkreng, betul tak? Gitulah. Kalau benda-benda nak makan ringan-ringan, tak apa. Tapi rasanya orang sini tak ada lah merempat. Tak adalah hidup seperti Papa Kedana. Betul tak? Itu. Maknanya, kita tidak lagi meminta-minta. Dan bersifat qanaah. Qanaah ni, alhamdulillah, Allah beri rezeki kita, dapat suami yang baik, alhamdulillah, dapat isteri yang solehah. Betul tak? Dapat anak-anak yang baik, walaupun ialah nakal, itu biasalah budak. Betul tak? Tak ada istilah budak tak nakal. Ada siapa beranak, anak dia daripada kecil sampai ke besar, baik, tak ada buat salah. Ada tak? Saya nak selfie dia lepas ni. Makcik-makcik. Akak-akak, saya nak selfie sekali. Ada tak ayah-ayah ini dapat anak dia baik, daripada kecil sampai ke besar, baik. Tak ada cacat sila. Apa yang saya nak selfie lepas ni? Aku nak tengok siapa hak hebat sangat. Ada? Tak ada. Ya Allah, anak jatam. Cara perangai anak jatam. Beli mutu elok-elok dah. Ayah nak mutu. Nak mutu apa? Ayah ni lah, ayah kadang susah nak hantar kami sekolah, kami bawa sendiri lah mutu. Ayah pun fikir juga, betul juga. Beli motor hari ni, esok jadi kereta kebal. Beli motor hari ni, pam. Esok nak tukar exhaust, nak tukar karburetor, bunyi dom. Satu Pendiak ni, anak siapa tu? Anak Tok Imam tu. Jeng. Anak Tok Imam ni. Allahu Akbar. Sekali dah start, pak kampung dengar. Hopong. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita dengar orang naik motor exhaust kuat ni, kita sendiri, Clear depa tu tak pekak ke? Kalau kita tengok pop, kita pun tak boleh dengar. Boleh dia ni. Dia manusia ni, kalau jiwa dia situ, dia tak boleh buat apa lah. Betul tak? Macam orang isap rokok. Malah babang acik-acik isap rokok.
Kita bau pun begini. Dia pam. Oh, ya Allah. Boleh dia. Aspat jiwa dia macam tu. Ada betul tak? Ya, betul kata, bang, isap rokok. Oh, awak tak tahu. Tama-tama isap rokok tengah berok. Oh, nikmat. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita masuk tandas gini kita. Nah, dia kata apa? Alasan apa? Ambak nyamuk. Ambak nyamuk bukan ambak nyamuk. Lagi banyak nyamuk, lagi banyak kotor ada lah. Betul tak? Ustaz tak tahu kami isap rokok. Ustaz tak rasa. Ustaz isap rokok baru Ustaz tahu. Aku dulu isap rokok jugalah. Tak berhenti. Nah. Pak kita tahu tak ada faedah. Tak ada faedah. Nah. Jadi gitulah. Nah. Tengah orang kata, isap rokok Ustaz mengantuk. Saya bawa kereta pada sini ke Kelantan 8 jam. Tak ada apa. 3 pagi. Tak ada apa. Cuma antara pukul 12 dan pukul 1 dia ada itu sikit. Dia ada nano sikit. Jadi tidak ada. Tu kena jaga. Lepas pada pukul 1 tu, beres. Tak ada masalah pun. Pasal waktu tu mungkin waktu kita tidur. Dia kacau sikit situ ya. Masa tu lah nak apa atau kopek ke atau apa masa tu lah. Masa tu lah. Dah highway atas lu buat atas bukit tu siapa ada? Tak ada siapa pun. Kadang-kadang tengok Allahu Akbar. Gajah. 5 ekor. Berhenti. Bas lori duk ni lah lampu. Keok. Kita pun perlahan lampu. Keok. Dia tepi lah. Dia pun berangsur. Gajah pun makhluk Tuhan juga. Dia keluar malam tu dia nak makan rumput-rumput tepi jalan. Kalau malam tu hujan, memanglah pesta makan dia. Dia makan. Kemudian dia masuk dalam hutan. Kita pun lalu. Orang tak tahu, tak reti. Ni gajah, pang. Gajah pun. Ada hari tu dah siap baik tak kena. Dia ingat kereta dia tu berat sangat. Kalau lori boleh tahan. Kereta dia buat macam ni lah. Habis dalam ceruk. Tapi tak pernah berlaku lah. Tapi ada lah nak kena sonda tu. Tu dugaan, cabaran ni. Hak gajah, hak apa semua. Baik. Dan kita tengok pengajaran daripada hadis. Pertama, sesiapa yang memenuhkan kecintaannya kepada Allah, maka dia akan cukupkan kehidupan di dunia. Betul tak salah? Allah sebut, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrih." Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Tu. Allah cukupkan keperluan dia. Sawaman yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, wa yaj'al lahu makhraja, Allah akan cari cara jalan untuk selesaikan masalah dia. Cara macam mana? Allah akan bagi ilham kepada dia. Masalah ni ustaz, begini anak ni, masalah suami ni ustaz, masalah suami sama, masalah bini tak ada. Ada ke masalah bini? Sama juga. Tak? Masalah bini ni ustaz. Kalau masalah orang lelaki apa? Oh ya, malu ke? Masalah lelaki kan, nak menikah. Dia tak sedar. Nak menikah ni bukan satu perkara yang payah. Nak jaga hak ni seorang pun jengkerang, betul tak? Ni nak jaga kita seorang, nak jaga kita. Tapi orang lelaki ni tak payah bimbang. Kalau dia cakap tu dia nak test je, tak sedar ambil layan, tak sedar layan. Nikah bang? Oh, boleh. Cakap jawab macam lalu. Bila bang? Bila? Siapa? Dia jadi macam dia jadi sudah kerja aku. Siapa bang? Boleh. Mari saya pergi tengok saya. Boleh. Dia setakat tu. Dia kalau dia main ayat tu, cara dia kita press lalu dia. Boleh tak abang nak nikah seorang? Oh, boleh. Dengan siapa? Dengan jenak mana? Macam ni. Mari saya pergi tengok. Mari saya. Tak saya duduk rumah lah. Kalau nak nikah orang lagi, duduk tidur masjid je. Kita buat dia tak berani ya. Tapi kalau dia kata tu kita tak layan tu, jadi
Jadi dia jadi je dah. Jadi siapa yang memenuhkan kecintaan pada Allah, dia cinta pada Allah, Allah cukupkan keperluan kehidupan dia di dunia. Di antara dua, yang kedua antara punca berlakunya kegelisahan, gelisah hati kita ni, sedih di dunia adalah dua perkara tu. Pertama disebabkan tamak nak kasih pada dunia. Memang kita tengok orang tu beli kereta, kita nak kereta, kita tamak. Walaupun kereta kita dah ada, baru lagi. Kita tengok orang tadi renovate rumah, buat dapur, sambung bilik apa semua. Oh bang, kita pun kena buat. Dia ada keperluan, kita tak ada keperluan. Kita duduk berdua, dia duduk berlima. Betul tak? Ada keperluan dia, dapur dia pun dah apa semua. Kita dapur ni molek lagi. Itu manusia yang tamak. Betul tak? Kereta ada dah. Oh, tak boleh nak tukar hak baru. Kereta ni bukan nak tukar, nak beli macam basikal. Betul tak? Jadi manusia ni tuan-tuan, dia tidak pernah rasa puas. Yang kedua, cuai pada amal akhirat. Bila kita dunia ni, kita rasa seronok, keperluan semua dah cukup. Akhirat, cuai. Siapa orang hari ni kalau kita tengok orang-orang yang merasa dunia dia cukup. Dia cukup, dia tak perlu kepada orang. Betul tak? Duduk dalam rumah, dia makan minum cukup. Dia tak perlukan orang. Bila dia perlukan orang? Bila berlaku kematian. Bila berlaku kematian, adakah duduk rumah sama-sama saudara mara dia? Ada kita? Mana ada. Marilah juga di surau kita ni. Nak jumpa siapa dah tak pernah mari surau. Nak jumpa siapa, jadi jumpa pengurusi. Pengurusi pun dia pun tak kenal. Siapa pengurusi? Lepas tu nak cari imam. Imam ramai. Siapa imam? Nak cerita apa? Nak cerita ayah dia mati. Lepas tu, bila nak cerita ayah dia mati, takkan mati nak tinggal tergolek gitu. Siapa nak uruskan? Siapa nak mandikan? Nak solat di mana? Banyak benda kena fikir. Betul tak? Dan kalau dia mari kuliah, kuat-kuatnya mari semayang, kena ni orang ni sekian-sekian. Kena. Betul tak urusi? Orang ni, ada mari tempat kita ni. Ada sembang, ada. Assalamualaikum, ni ayah saya ni Nazak minta semua tuan-tuan dan puan-puan hak ada ni kita baca Yasin. Orang pergi. Ni mata hidung mana dia ni? Koru muka macam ni. Minta baca Yasin belakang rumah hamba. Siapa dia ni? Orang betul tak? Ni masa orang akan berkira-kira. Tapi kalau kita ni menyertai jemaah, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, orang kenal kita, cakap orang buat. Betul tak? Senang. Nanti kadang-kadang kita ni Allahu Akbar, faham tak faham tuan-tuan, saya tak tahu lah. Ini kadang-kadang manusia ni tuan-tuan begitulah. Bila dia cuai amal akhirat, habis. Yang ketiga, berusaha memelihara sifat takwa, kerana Allah berjanji siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan menghadapi segala kesulitan. Memang setiap manusia ni ada masalah. Siapa tak ada masalah sini? Orang gila. Orang gila, dia tak ada masalah, kita tengok dia bermasalah. Betul tak? Kadang-kadang litah jalan, ya Allah, litah jalan lah, ya Allah, orang gila. Kadang-kadang makan, Allahu Akbar, ikut-ikut dah makan. Kadang-kadang hak paling sakit hati sekali, Allahu Akbar, tak akan seluar. Orang gila tak akan seluar. Allah, makcik sukalah. Kita, ya Allah, bagi kain. Bagi kain. Nak duduk gitu. Allahu Akbar. Orang gila. Tuan-tuan, jangan main orang gila. Tapi walaupun dia tu gila, tengok. Dia sakit tak? Tak ada sakit. Dia demam tak? Tak ada demam. Tidur dia lena tak? Lena? Makan dia kenyang tak? Kenyang. Orang gila. Kita tak gila, sakit. Kita tak gila, demam. Kita tak gila, semalam tidur ke bawah. Sekejap bangun, sekejap jaga, sekejap bangun macam ayam tidur. Betul tak? Tengok orang sihat. Kadang baik orang gila pula tak ada masalah. Dia tuan-tuan. Ini banyak perkara kita tengok baik. Dan dipermudahkan, Allahu Akbar. Dipermudahkan urusan, diampunkan dosa, dilipat gandakan pahala amalannya dan dikurniakan ilmu pengetahuan padanya. Diampunkan dosa itu kita nak. Dipermudahkan urusan kita, urusan kita, urusan hidup kita, urusan rumah tangga kita, urusan kerja kita, dosa-dosa kita, dilipatkan pahala dan amalan kita, dikurniakan ilmu pengetahuan pada kita. Dan bahan dia kata,
Bagaimana salafus soleh, orang alim, orang terdahulu menguruskan kehidupan harta mereka. Ni boleh ambil kesimpulan ni. Tolong ambil. Orang yang alim-alim, orang yang hebat-hebat, bagaimana diuruskan harta dia sama tak dengan kita? Pertama, mereka menguruskan, iaitu mereka berusaha menjadi harta yang halal dan pandai menguruskan harta. Harta yang halal, yang molek. Hak orang jangan diambil. Kalau nak minta izin, ni ya Allahu Akbar, cabai, lada. Minta sekali lepas tu, dengan pokok-pokok dicabut habis. Kena faham harta orang. Nak lada sebiji. Sini panggil apa? Saya panggil lada. Sini panggil apa? Cabai. Cabai tu. Allahu Akbar. Dia minta sekali. Serai orang pun dia ambil. Pergi kerak serai orang. Daun apa? Daun 5 puruk pun dia bahang. Kelapa pun dia jolok. Dia buat macam harta dia. Jangan tuan-tuan. Jangan. Sebab dia jadi darah daging kita. Kita buat apa nak masak ke, kita nak bagi makan ayam tu semua tuan-tuan. Nak masak, betul tak? Jadi dia akan jadi darah daging kita. Macam mana pun minta izin dulu. Tapi kalau tuan dia kata, tak apalah, lihat weh. Tak ada orang lain dah, mu dengan akunya. 2 pupu je. Ambil-ambil lah barang-barang hak nak tu. Tapi kira lah, kilo RM2. Apalah dah, lihat. Jam dah pun. Aduh. Bayar. Ni Mak Ngah ni serai ni 2 batang. 2 batang RM2 lah. Macam biasa lah. Bagi RM2. Alah Mak Ngah. Tak ada apalah. Mak Ngah pun nak makan juga. Takkan Mak Ngah mu nak makan pasir. Sedap Mak Ngah pun ayak boleh. Macam mana? Hak dia. Yang kedua, tidak mencari harta dunia. Sebab apa? Sebab kita tinggal. Percayalah tuan-tuan, rumah tuan-tuan buat-buat tu 100-200 ribu. Tinggal kat siapa? Tinggal kat anak-anak. Betul tak? Anak-anak lah. Ingat kalau ayah tak ada ni, rumah ni pakai duduk elok-elok lah. Kalau ayah tak ada. Pesan macam tu Haji. Ingat tu Haji. Jangan duduk berbala. Ayah tanam pokok-pokok ni apa semua. Jangan hampulah duduk tebal. Nanti cucu-cucu ayah juga nak makan. Pesan kadang ada. Ni harta pusaka ni. Jangan hang duk kata-kata nak jual. Ayah tak reda dunia akhirat. Bagi tahu kat anak-anak tu. Jadi apa tak jual? Ni bila ayah mati je. Macam mana ni bang kita ni? Adik-beradik. Aku duk KL. Mu duk Seremban. Aku duk Melaka. Aku duk Johor. Kita jual je dah. Jual habis. Ayah dah kubur. Tak ada. Penting rumah pusaka ni bila hari-hari perayaan cuti-cuti. Dia akan berkumpul anak-anak kita. Faham tak? Jadi wasiat ni penting. Kita bagi wasiat ni maknanya kita beritahu supaya mereka tidak mencabuli hak-hak kita. Dah rumah tok dia, tok kita, tok pergi ke ayah, ayah pergi pada anak, anak pada cucu. Sampai bila-bila. Betul tak? Jadi kalau kita jual dah berubah tangan. Tapi nak jual boleh. Kalau keadaan tertentu jual pada saudara mara yang terdekat. Kurang-kurangnya tak ada orang lain, sepupu aku juga, mak menakan aku juga. Kalau jual orang asing, memang payah. Betul tak? Okey. Yang ketiga, keempat, mereka menjauhi daripada fitnah harta. Memang. Sebab ramai dalam syurga adalah daripada kalangan golongan orang-orang miskin. Miskin yang masuk syurga banyak tu. Pasal apa? Dia tak ada hisap. Macam orang gila tadi. Kalau daripada awal dia gila sampai mati tu dia gila, ada hisap atas dia tak? Tak ada. Kita tengok orang gila. Kita kata, dia ahli syurga. Kita ni masalahnya. Jangan main-main. Hisap kita, timbang kita. Tuan-tuan, banyak cakap. Yang kelima, mewariskan harta pada anak-anak. Ni. Mewariskan harta pada anak-anak. Jadi kita tak hidup fikirlah. Kalau anak kita tu besar panjang dalam rumah tangga, tak apalah, kapur dusun tu ambil lah, ada tanah lok ayah situ, membuatlah rumah situ. Supaya anak kita tak lari jauh. Ni kita dok kedekut. Nak mati dulu baru nak cari harta. Habis anak kita berkata, ayah ni saya nak buat rumah ni. Saya pun dah, apa semua anak-anak pun ramai dah ni. Tak boleh. Bukan hakmu seorang. Tengok ayah. Tengok. Dah tanah tu kita boleh bagi 4 orang. Okey, dengar. Hak ni 4 orang duduk sini. Anak kita 8 orang. Hak ni 4 orang. Hak tu 4 orang. Dia pun fikir lah. Bang, saya dak lah kali bang. Saya ada rumah di KL. Okey, jadi waktu dia bayar. Tak? Siapa duduk situ? Tu cara dia. Faham tak?
Ni dok. Nanti ayah mati dulu. Nanti aku mati dulu. Ambil lah harta ni. Anak kata, tak payahlah. Baik kita beli rumah tempat lain lah. Biar ayah duduk situ. Padang muka dia. Betul tak? Ayah, bila nak balik? Tanya cucu. Bila apa rindu kepada Atan? Rindu apa? Masa anakmu nak duduk beli rumah, nak duduk tepi rumah dulu, mu kata begitu, mu kata begini. Dah anakmu beli rumah KL? Oh, sorry. Tahu. Kecuali ayah mati, kita mati, kita ziarah lah ayah tu asal hari itu, lepas tu kita balik KL balik. Tak? Rugi. Yang terakhir, mereka mencela kefakiran sehingga meminta-minta. Tak ada. Jangan ada antara kita yang ada sifat nak minta-minta. Nak minta dengan cara baik. Izin dengan baik. Ni. Meminta-minta ni maknanya dalam keadaan yang kepapaan. Macam kita tak nak siapa meminta-minta. Kita kena bantu. Orang susah, orang miskin. Kita kena bantu, kita kena tolong mereka. Tak ada apa-apa sekalian. Jadi sekadar itulah untuk pagi ni. Sebab lepas ni ada kerja lagi. Saya nak ke Darul Syifa. Kemudian lepas tu saya kena pergi kuliah duha di Masjid Daerah. Banyak program saya hari ni. Cuma dalam edaran yang saya berikan pada puan-puan, tuan-tuan saya tak bagilah. Sesiapa yang nak berwakaf Quran, satu, sebenarnya saya nak gini, wakaf Quran untuk mak ayah. Dan sesiapa yang nak berinfak, menginfak makanan tadi, boleh tulis situ juga. Dan siapa ada doa hajat sebagainya, boleh tulis situ juga. Jadi insyaAllah, sebelum Ustaz pergi, insyaAllah, hari Sabtu, Nasa, hari Sabtu tu, kuliah akhir tu kalau boleh. Sabtu, pagi, kuliah subuh. 16 hari bulan. 16 bulan ya? 16 bulan 12. Ustaz pergi 16 bulan tu Ustaz balik. Pagi tu bolehlah satu kali kuliah lagi. InsyaAllah ya. Hari tu hantarlah. Borang tu. Okey, tuan-tuan, terima kasih di atas kehadiran semua. Minta maaf. Tak boleh nak melanjutkan pasal mereka duduk buat sarapan tu. Ya? Jadi masa pun Ustaz minta maaf sebab banyak benda untuk Ustaz uruskan hari ni. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada diri saya, minta maaf sekali lagi. Ya, aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ma'an saqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma wa la tadkus alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab insyaallah. Okey tuan-tuan dijemput ya. Dipersilakan ke jamuan